Okey. Sebelum kita mulakan sesi PDPR kita, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa lah. Jadi hari ni cikgu nak minta, okey, siapa? Elias. Irfan lah, Irfan. Irfan. Okey Irfan, ada tak? Ya. Okey, silakan. Yang lain semua bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka walsu alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rahman amin ya rahim. Okey, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi masih lagi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk sambungan sambungan sesi PDPR kita pada hari Selasa yang lalu. Jadi tajuk kita tetap sama, iaitu unit 9 bumi. Jadi kita dah belajar pada hari Selasa hari itu berkenaan dengan bumi. Jadi kita sebelum kita mulakan, okey, ini adalah 10 etika. Jadi macam biasalah, 10 etika kita dalam Google Meet. Okey, lepas tu tajuk-tajuk yang sebelum kita mulakan, pastikan kita dah baca doa. Okey, alhamdulillah. Okay, lepas tu pastikan semua peralatan seperti buku latihan, buku teks dan alat tulis semua telah disediakan. Sila dengar dengan teliti dan buat catatan jika ada sebarang perkara penting semasa cikgu memberikan penerangan. Okey, lepas tu kamu boleh tonton rakaman sesi PDPR kita setiap hari melalui link yang cikgu bagikan nanti. Okey, dah ada dah link-link tu semua kan yang sebelum-sebelum ni. Jadi kamu boleh tengok lah. Okey, lepas tu hari ni punya pantai pelajaran. Okey, jadi ini adalah yang kita belajar pada hari Selasa hari tu tentang tarikan graviti bumi. Lepas tu kesan tarikan graviti bumi. Dan yang ketiga kita belajar tentang arah putaran bumi dan peredaran bumi. Ini adalah perkara yang kita belajar hari itulah. Jadi hari ini kita akan belajar dan sambung balik unit 9 ni, iaitu putaran bumi dan juga kesan putaran bumi. Okey. Jadi untuk buku teks, kamu boleh rujuk buku teks, muka surat. Ni dia muka surat 161. Okey. Okey. Jadi siapa yang dah ada buku teks boleh tengoklah, kita sambung. Yang ini pun cikgu dah bagi. Jadi kamu boleh tengoklah kalau mana yang tak faham tu. Okey, ini dia putaran bumi pada paksinya. Okey. Siapa? Akil. Ada tak? Ya, saya cikgu. Okey, Akil boleh baca? Yang putaran dan peredaran bumi tu Ya sayang. Kamu telah mengetahui bahawa bumi dan semua planet lain beredar mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Selain beredar, adakah bumi membuat jenis pergerakan yang lain? Perhatikan situasi di bawah. Okey. Jadi situasi di bawah tu kamu tengoklah. Okey, sekarang ni kita tengok gambar ni. Okey. Bumi kita berputar pada paksinya. Itu maksud dia. Bumi kita berputar pada paksinya. Dan arah dia ialah barat ke timur. Nampak tak? Daripada barat ke timur. Sama juga bumi kita mengelilingi matahari. Jadi maksud dia bumi kita berputar.
sambil dia berputar, dia juga mengelilingi matahari. Jadi bukannya dia berputar dekat satu tempat je, dia tak bergerak. Maksudnya sekarang dia juga bergerak. Satu dia berputar, satu lagi dia bergerak. Okey, faham jadi maksudnya bumi kita ni tak duduk satu tempat. Dia tidak duduk pada satu tempat yang sama. Dia juga dalam masa yang sama akan mengelilingi matahari. Okey. Dalam buku teks kamu boleh lihat muka surat 161 dan 162. Okey, jadi pergerakan dia ialah berapa lama bumi kita berputar. Ada dua perkataan Satu berputar, satu lagi bergerak. Isyarat tutup. Okey, satu berputar, satu lagi beredar. Jadi berputar. Berapa lama masa yang diambil untuk bumi kita berputar? Siapa boleh bagi tahu? 1 hari. 24 jam. Bagus. 1 hari ataupun 24 jam. Okey, macam biasalah siapa nak jawab angkat tangan nanti cikgu akan bagi dia laluan untuk menjawab Okey. Jadi bumi kita berputar daripada paksinya mengambil masa 24 jam ataupun satu hari. Lepas tu arah pergerakan dia ialah daripada barat ke timur. Jadi kita belajar hari itulah. Nampak tak? Bumi kita beredar mengelilingi matahari. Nampak? Dia beredar mengelilingi matahari. Okey. Ni dia putaran dia. Putaran dia menunjukkan bahawa bumi kita berputar selama 24 jam. Nampak tak? Daripada timur pusing ke barat. Timur pusing ke barat. Dia sengit sikit macam ni. Okey, ni dia. Putaran bumi dan juga dalam masa sama dia melalui orbit mengelilingi matahari. Ni dia. Mana tadi? Ni. Ni yang warna kuning ni. Siapa boleh bagi tahu cikgu yang warna kuning ni apa? Orbit. Okey, bagus. Orbit. Jadi berapa lama dia ambil masa untuk pusing? 1 tahun. 1 tahun. Okey, bagus dah. 1/4 hari. 365 hari, 365 1/4 hari. Okey. Jadi sekarang kita nak tengok kesan dia. Apakah yang berlaku bila bumi berputar? Bila bumi berputar. Saya. Okey, Akil. Kejadian siang dan malam. Bagus. Kejadian siang dan malam. Ashraf? Kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Okey, bagus. Marisa? Perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Bagus. Jadi ada 3 ada 3 kesan bila bumi kita berputar. Ada 3 kesan. Ingat tu mesti ada kesan. Jika bumi kita berputar macam ni, dia akan mengalami kejadian belah kena matahari. Yang kena matahari ni siang, yang gelap ini tak kena matahari. Jadi malam. Itu pasal kita sekarang siang. Kenapa siang? Sebab permukaan bumi menghadap matahari. Macam ni. Nampak tak? Ni. Yang ini, yang terang ni, kita tengok yang terang sedang menghadap matahari. Yang gelap tidak menghadap matahari. Cuba kita bayangkan. Kalau Allah dia tak buat bumi kita berputar. Dia tak buat bumi kita berputar. Okey, Akil, apa akan jadi? Jadi tak tahu. Tak tahu. Okey, Ashraf, apa akan jadi? Ada gelap dengan malam. Okey. Kalau bagus Ashraf. Okey, kalau dia tak berputar, maksudnya kat sini siang aja.
Tak malam-malam. Jadi kita tak boleh tidur lah. Asyik terang je. Betul tak? Dekat belah sini pula malam aja. Jadi macam nak kerja? Macam mana pokok nak tumbuh? Ingat lagi tak? Pokok kalau nak tumbuh mesti ada apa? Matahari. Yes, mesti ada matahari. Jadi kalau kawasan ni tak ada siang, tak kena matahari, macam mana nak tumbuh pokok? Kalau tak tumbuh pokok, tak adalah makanan untuk haiwan. Bila tak ada makanan untuk haiwan, tak adalah makanan untuk manusia. Pokok tak kasi kita oksigen. Dekat sini je ada pokok, yang kat sini tak ada pokok. Susah juga. Kalau kita nak makan, kita kena pergi tempat lain. Nampak tak? Jadi itu yang Tuhan jadikan bumi kita ni berputar. Dia berputar. Sambil dia berputar, maka berlakulah kejadian siang dan malam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kedudukan matahari. Okey. Bila kita bangun je tidur, matahari kita tengok sebelah timur ke sebelah barat? Timur. Timur. Bagus. Jadi matahari mesti terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Itu je sebab dia kita nampak. Kadang-kadang matahari dekat depan kita, kadang-kadang matahari dekat atas kita, kadang-kadang matahari dekat belakang kita. Itu dia yang dikatakan kedudukan matahari seperti berubah-ubah. Cuba bayangkan, kalau matahari tu tak bergerak, duduk di atas kepala kita. Boleh tak macam tu? Penatlah kita kan? Panas je kan? Jadi itu yang menyebabkan bahawa kedudukan matahari berubah-ubah. Kenapa? Kerana bumi kita berputar. Okey, lepas tu kita tengok lagi bawah ni, perubahan panjang bayang. Yang ini nanti kita akan buat aktiviti untuk kamu cek betul tak apa yang cikgu cakap. Betul tak apa yang buku ni cakap. Nanti kita akan buat aktiviti. Okey. Lepas tu kesan putaran. Okey dah. Ni dah ni lah. Okey, siapa nak baca ni? Saya. Yelah, siapa? Okey, Akil dah. Okey, Doratul, kita bagi Doratul. Terima kasih Akil. Nanti Akil cuba lagi Bahagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang. Bahagian bumi yang terlindung daripada cahaya matahari akan mengalami malam. Nampak tak? Sini matahari, sini siang. Betul tak? Jadi kalau kena matahari, jadi kawasan ini siang. Ingat lagi tak? Apakah sifat cahaya? Yang ini, apakah sifat cahaya yang ditunjukkan dalam gambar rajah ni? Cahaya, yes, bagus Alia. Cahaya bergerak lurus. Nampak? Cahaya tak boleh bengkok-bengkok kan? Jadi kalau kita bengkok cahaya, maksudnya semua tempat akan siang. Itu pasal Tuhan jadikan sifat cahaya bergerak lurus. Bila cahaya bergerak lurus, kawasan sini siang dan kawasan sini akan mengalami malam. Jadi bumi berputar. Jadi bila pusing dia sampai sini, yang malam ni akan jadi siang pula, yang siang ni akan jadi malam semula. Macam itulah yang berlaku kepada kita sekarang ni. Okey, bagus. Okey, Alia. Yang ni pula, nombor 2. Kedudukan matahari seperti berubah-ubah. Okey, bagus. Nampak sini. Mula-mula ni waktu pagi. Waktu pagi dekat sebelah timur. Ingat matahari bila waktu pagi sebelah timur. Jadi lepas tu pukul 10 dia naik sikit. Lepas tu tengah hari dia tengah-tengah kita. Itu yang bila kita keluar waktu tengah hari tu rasa panas betul. Pasal apa? Matahari betul-betul berada di atas kepala kita. Lepas tu dia akan turun sikit. Pukul 2. Lepas tu pukul 6, pukul 7 dia turun lagi. Dia turun dan terbenam di sebelah barat. Nampak matahari kita, kedudukan matahari berubah-ubah. Okey, kenapa jadi berubah-ubah? Sebab bumi berputar. Kerana bumi kita berputar. Bukannya matahari yang bergerak. Ingat bukan matahari bergerak. Kita tengok balik gambar ni. Kita tengok balik gambar yang muka surat atas ni. Nampak tak? Siapa yang bergerak sebenarnya? Bumi ke matahari?
Bumi. Bumi. Tapi kalau kita dekat bumi, bila kita dekat bumi, kita nampak apa yang bergerak? Matahari. Matahari. Bagus. Sebab apa kita nampak matahari? Sebab kita sebenarnya yang bergerak ialah bumi. Okey. And then yang ketiga? Perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Kalau matahari ni nampaknya bergerak, jadi bayang-bayang pun akan bergerak. Nampak tak? Nampak tak bayang-bayang rumah kita ni? Mula-mula dia panjang. Betul? Sebab apa? Matahari dekat ujung belah timur. Jadi bila naik belah timur sikit, dia akan jadi panjang macam tu. Kenapa bayang-bayang terjadi? Ingat lagi tak kenapa bayang-bayang terjadi? Cahaya bergerak. Saya bergerak lurus. bukan. Tidak boleh menembus objek. Bagus. Siapa tu? Ashraf Ilham. Bagus Ilham. Jadi jawapan dia ialah cahaya tidak boleh menembusi objek legap. Itu jadinya bayang-bayang. Ingat lagi tak apa yang kita belajar dalam tajuk cahaya? Jadi itu adalah semua sebab-sebab cahaya yang kamu belajar dan ditunjukkan dalam kejadian. Kejadian siang dan malam, kejadian bayang-bayang, panjang bayang-bayang. Semua tu disebabkan oleh cahaya. Okey, tengok waktu tengah hari. Bila waktu tengah hari, cahaya berada, matahari betul-betul berada di atas. Jadi bayang-bayang dia jadi panjang ke jadi pendek? Pendek. Bagus. Okey, sekarang kita tengok petang pula. Bila petang, matahari akan terbenam di sebelah barat. Bila terbenam di sebelah barat, dia dekat hujung. Bila dekat hujung dan nak masuk sini, jadi bayang-bayang akan jadi panjang. Tengok. Jadi arah dia sama tak? Tak. Arah sama tak arah? Arah bayang-bayang? Tak sama. Panjang bayang-bayang sama tak? Tak sama. Jadi kalau petang, dia jadi panjang. Waktu pagi pun dia jadi panjang. Tapi waktu tengah hari dia jadi pendek. Tengok dalam gambar ni dalam gambar ni kalau kamu nak tengok muka surat berapa? Muka surat 163. 163. Bagus. Di muka surat 163. Okey, yang itulah yang dikatakan kesan kepada putaran bumi. Kesan dia ada berapa? Ada 3. Yang pertama sekali kejadian siang dan malam. Yang kedua, kedudukan matahari kelihatan berubah-ubah, terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Perubahan panjang bayang-bayang dan juga arah bayang-bayang. Nampak tak arah dia? Arah dia sebelah barat. Lepas tu dia jadi sebelah timur. Itu bayang-bayang. Ingat bayang-bayang. Tapi matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Okey, sekarang kita pergi kepada perbincangan. Okey, jadi siapa nak baca? Saya. Okey, dah betul. Nombor 1. Graviti bumi ialah daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Okey, jadi ingat graviti yang menyebabkan kita boleh berjalan di atas permukaan bumi. Kalau kita tak ada graviti, bumi kita tak ada graviti, kita tidak boleh berjalan. Apa akan jadi kalau tak ada graviti? Kita akan terapung-apung. Bagus, kita akan terapung-apung. Okey, and then nombor 2. Siapa nak baca kat tangan cikgu akan panggil. Kesan daya tarikan graviti bumi ialah A. Objek jatuh ke bawah, B. Objek berada pada kedudukannya. Okey, bagus. Itu dia kesan Yang pertama graviti, yang kedua kesan dia. Apa yang berlaku jika ada tarikan graviti? Ni dia. Objek jatuh, objek berada pada kedudukannya. Okey, Alia nombor 3. Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengikut orbitnya mengelilingi matahari. Okey, yang ni cikgu nak tunjuk sekali lagi. Tolong faham, tolong ingat. Ni dia. Ni gambar rajah dia. Ingat. Bumi kita berputar. Sambil berputar, dia juga mengelilingi matahari. Ingat.
Bumi kita berputar 24 jam. Bumi kita beredar 365 1/4 hari. Jadi nak senang ingat, ini berputar 1 hari. Berputar 1 hari. Beredar 1 tahun. Ingat. Faham tak? Okey. Sekarang ni Marisa. Okey Marisa. Nombor 4. Arah dan tempoh semasa bumi berputar dan beredar adalah seperti yang berikut. Ni lah dia. Yang cikgu tunjuk gambar tadi. Ni dia. Okey faham Okey bagus. Terima kasih Marisa. Okey kita yang kelima Ashraf. Ashraf yang kelima. Okey. Kesan putaran bumi pada Paksinya ialah kejadian siang dan malam. Okey. B. Kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Okey. C. Perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Seperti yang kita bincangkan sebelum ini adalah kesan. Kesan putaran bumi pada paksinya. Yang pertama, kejadian siang dan malam. Lepas tu perubahan matahari. Matahari seperti berubah-ubah. Terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Yang ketiga ialah perubahan panjang. Perubahan panjang dan arah. Panjang dan arah bayang-bayang. Okey. Jadi soalan dia. Tu dia. Jadi cikgu bagi kamu 3 minit. 3 minit untuk cari jawapan. Cikgu nak tanya. Jawab dulu tak kisahlah nak tulis kat kertas ke, nak tulis kat mana ke, tak nak tulis pun tak apa. Tak ada masalah. Kamu tengok. Lepas tu nanti cikgu nak tanya. Yang ini tak perlu angkat tangan Cikgu akan tanya apa ni je. Cikgu akan pilih. Jadi semua kena ready lah. Okey, soalan yang pertama, bumi berputar pada paksinya mengikut arah apa? Arah selatan ke, arah timur ke, arah barat ke? Barat ke timur. Sabar. Sabar Siapa yang dapat tu, simpan dulu jawapan tu. Buat bertenang kawan-kawan, buat bertenang. Okey, yang kedua, berapa lamakah bumi kita berputar? Bukan bumi beredar tapi bumi berputar. Sabar nanti. Dan yang ketiga, senaraikan 3 kesan. Itu kamu dah belajar, baru tadi belajar. Okey, jadi cikgu akan tanya Okey, semua dah ready Dah. Okey, kita tanya Fanisha. Silakan Fanisha. Soalan yang pertama. Berapakah bumi berputar pada paksinya mengikut arah lawan jam? Okey, jadi kita nak tengok jawapan tu, betul tak? Okey, bumi berputar pada paksinya. Okey, kita cek balik. Tengok dalam buku teks. Ni dia. Okey. Bumi berputar. Nampak tak putaran bumi? Nampak? Apa jawapan dia? Barat ke timur. Yes. Itu jawapan dia. Bukannya arah lawan jam ke apa. Yang ini je. Mengikut arah lawan jam. Ini bumi beredar. Yang ni bumi berputar. Jadi jawapan dia ialah barat ke timur. Okey. Okey Fanisha. Boleh terima jawapan cikgu?
Boleh. Bukan jawapan cikgu tau. Itu jawapan dalam buku teks. Jadi jawapan dia apa? Barat ke timur. Kena ingat satu berputar, satu lagi beredar. Okey, soalan yang kedua. Sabar. Cikgu akan panggil nama. Jangan risau. Okey, Latifah Umaira. Nombor 2. Berapa lamakah bumi berputar pada paksinya? Yes. Bumi berputar pada paksinya dalam setahun. Ya ke? Cuba cek balik. Saya. Sabar. Cikgu. Ingat bila berputar, berputar. Sabar. Okey, semua tutup mikrofon. Biar cikgu cakap. Okey, bila berputar pada paksinya. Tengok cek balik. Berputar pada paksinya, ia mengambil masa apa? 24 jam ataupun 1 hari. Ni nampak ni berputar. Kalau beredar, ni beredar kamu kena ingat perkataan dia, berputar dan beredar. Kalau beredar barulah 1 tahun. Okey, faham Latifah? Okey, sekarang soalan yang ketiga. Jeng. Okey, sabar. Kita bagi kawan-kawan yang lain. Kita bagi peluang. Okey, kita tanya lelaki pula. Nur Ikram. Saya lah. Nur Ikram, soalan nombor 3. Ada tak Ikram? Saya lah kan tak ada. Mana boleh macam tu. Okey, kalau tak ada kita bagi Elias. Elias, silakan Elias. Muhammad Elias. Hello, calling for Elias. Oh, Elias pun nampaknya tak dapat dikesan. Okey, kita bagi kita tanya Aiman dah, Aiman. Okey, Aiman, silakan Aiman. Soalan nombor 3. Ya, nombor 3. Senaraikan 3 kesan putaran bumi pada paksinya. Apa? Kita baru je belajar tadi. 3. Siang dan malam. Okey, kejadian siang dan malam. Yang kedua, Penampakan matahari bergerak okey. Yang ketiga, dengan perubahan bayang-bayang. okey. Jadi ini dia jawapan dia. Kita baru je belajar. Yang pertama tadi, kejadian siang dan malam. Yang kedua, kedudukan matahari kelihatan berubah. Dan yang ketiga, perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okey, terima kasih Aiman, Tania. Okey, jadi 3 soalan kita telah berjaya siapkan dan kita ada lagi 3 soalan. Jangan risau. Okey, cikgu bagi 3 minit untuk semua murid-murid dapatkan jawapan. Nanti cikgu akan tanya pula. Siapa yang dah bagi jawapan tadi, kita bagi orang peluang kepada kawan-kawan kita yang lain pula lah. Okey, silakan. 3 minit Sabar Ashraf, buat bertenang. Soalan yang keempat, matahari terbit dari arah mana? Okey. Yang kelima, matahari terbenam dari arah mana? Dan yang keenam, apakah laluan yang digunakan oleh bumi untuk mengelilingi matahari? Senang soalan ni. Tengok pun dah dapat jawapan. Tak payah tengok buku pun dah tahu tengok Latifah dah tak sabar nak jawab. Saya punya jawapan. Sabar. Okey, kita jemput Abdullah Humaidi. Alah.
Alah tak apa, bagilah dia belum jawab lagi. Okey, soalan nombor 4 Abdullah Humaidi. Mana tadi Abdullah Humaidi? Tadi dia angkat tangan. Matahari terbit dari arah Arah apa? Arah apa? Saya. Arah? utara. Mana ada utara? Ada dua je. Satu belah mana, satu belah mana. Okey. Okey. Kita minta Afzah Zulfaira. Oh dah, sabar bawa tenang. Afzah, soalan nombor 4. Afzah pun tak ada. Okeylah, kita bagi Latifah Humaira. Okey Latifah, apa jawapan dia? Lari pula dia. Matahari terbit dari arah Matahari terbit daripada arah barat. Mana? Arah timur. Kan cikgu dah cakap tadi. Arah timur. Okey, matahari terbit daripada arah timur. Okey. Soalan nombor 5. Matahari terbenam Dari arah barat. okey. Matahari terbenam arah Barat. Okey, last kali Duratul. Nombor 6 Duratul. Orbit. Orbit. Bagus. Jadi jawapan dia ialah orbit. Tu dia. Okey. Jadi ini yang kita dah belajar tadi. Jadi kamu boleh tengok dekat dalam slide. Nanti cikgu akan bagi, cikgu dah bagi slide rasanya. Lepas tu yang ni adalah video-video yang kamu boleh tengok untuk kamu. Cikgu ada kerja ke hari ni? Sabar sayang. Hari ni Misal ada kerja punya. Okey. Jadi ini macam biasa kamu boleh tengok video ini dan link ini ada dekat dalam Google Classroom. Jadi mana-mana yang tertinggal boleh tengok dalam Google Classroom. Okey. Lepas tu aktiviti kita pada hari ni. Ni dia. Jadi tolong take note, beri perhatian. Kamu boleh tengok muka surat 165 buku teks sains kita. Cara-cara untuk kita membuat jam bayang-bayang. Ini namanya jam bayang-bayang. Guna polystyrene je. Ataupun kamu boleh guna plastik, pinggan kertas ataupun pinggan polystyrene tu. Tapi nak dua lah. Nak buat ke? Ya, Jaka kena buat. Connect dia bincang kat sini. Kau dan siku kau nanti. Okey, dengar betul-betul. Jadi ini aktiviti kita. Jadi kamu kena buat macam biasa, dah siap. Tangkap gambar dan masukkan dekat dalam folder. Masukkan dekat dalam folder. Ya Ilham. Okey, apa? Akil. Kalau buat yang dari aktiviti 1 ni boleh? Orang suruh buat aktiviti 2, nak buat aktiviti 1. Sabar. Buat aktiviti 2 dulu. Lepas dah siap nanti, baru boleh buat aktiviti 1. Okey, faham? Okey? Okey, bagus. Jadi buat dulu aktiviti 2 ni. Dah siap, kamu boleh cuba. Letak di tengah-tengah ataupun waktu pagi sekali, waktu tengah hari sekali dan waktu petang sekali. 3 kali. Dan catatkan dekat mana. Ni dia tulis kat sini dah. Pukul 8. Lepas tu pukul 12 dengan pukul 4. Cukuplah 3 kali. Buat pukul 8. 8 pagi, pukul 8 malam. Kalau 8 malam tak nampak ada bayang-bayang tu. Apa bodoh yang tu. Golap je kan. Kalau hujan macam mana? Kalau hujan buatlah hari tak hujan. Bukan kena siap hari ni. Besok boleh, Sabtu boleh, Ahad boleh. Kan betul tak? Buat perlahan-lahan, jangan risau. Okey. Jadi yang pertama buat macam ni, lepas tu yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okey. Arahan semua ada di dalam buku teks muka surat 165. Dah siap tangkap gambar,
hantar dekat dalam folder. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, ni dia. Ni refleksi kita. Ni. Buat uji minda. Macam biasalah. Buat dekat mana? Dekat dalam buku latihan. Nanti kita akan bincangkan jawapan kita macam biasalah. Nanti kemudian minggu depan kita akan jumpa lagi, insyaAllah. Kalau panjang umur, kita akan bincangkan jawapan-jawapan kita. Tengok betul tak jawapan yang kamu buat. Dan kamu boleh dapat jawapan dalam buku teks dan juga slide yang cikgu bagi. Slide ni cikgu dah bagi semua sekali. Dan ada dekat dalam Google Classroom. Nak cari jawapan senang je sekarang, tak susah. Tengok je dekat dalam internet pun ada, dalam YouTube pun ada. Jadi kamu kena rajin lah mencari maklumat. Okey, jadi ada berapa aktiviti kita hari ni? Cikgu. Sabar. Ada berapa? Ada 2. Okey, yang pertama buat jam matahari. Dan yang kedua buat uji minda. Okey, Alia, apa dia? Kerja uji minda ni saya dah siap. Cepatnya. Bagus. Kan cikgu suruh buat. Cikgu tak suruh buat lagi. Oi, yang semalam rehat lah. Nampak akhir kata cikgu bagi rehat. Kamu dah penat, banyak kerja nak buat. Malam rehat lah. Tak apalah. Okey, tak apa. Siapa yang dah siap bagus, tahniah. Siapa yang belum siap, siapkan, tak ada masalah. Nanti minggu depan baru kita akan bincang jawapan kita. Dennis pun dah siap, bagus. Jadi siapa yang dah siap bolehlah terus buat aktiviti 2. Jangan lupa tangkap gambar dan masukkan dalam folder yang cikgu dah siapkan tu lah. Macam biasalah. Okey. Jadi akhir sekali, jika kita mampu bersyukur. Apa yang tu? Dan tutup mikrofon. Okey, jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita tidak akan risau dengan apa yang bukan milik kita. Okey, maksudnya hidup ni apa yang kita ada tu kita bersyukur. Contohnya kalau kita ada handphone Huawei pun Huawei lah. Janji kita ada handphone. Ada orang lain handphone pun tak ada. Kalau kat rumah kita ada TV tak flat screen pun tak apa. Kadang-kadang ada orang yang tak ada TV pun. Itu maksud dia. Walaupun kita punya selipar dah buruk, kita bersyukur. Selipar, kita ada selipar. Ada orang lain tak ada selipar pun. Maksudnya macam itulah. Maksudnya hidup kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Tak perlu cemburu dengan orang lain punya barang, orang lain punya kekayaan. Yang penting kita gembira dengan hidup kita. Okey, faham Okey, jadi itu saja untuk minggu ni. Cikgu, saya buat sekarang yang apa uji minda tu. Buatlah. Nak buat sekarang pun boleh. Okey. Tahniah kepada semua murid-murid yang hadir pada hari ini. Dan aktiviti kita ada 2, jangan lupa siapkan. Okey, ada apa-apa soalan tak? Nak tanya? Tak ada? Semua okey, sihat Sihat. Besok Negeri Sembilan, besok Seremban dah PKPD. Langsung dah tak boleh keluar rumah. Okey. Jadi cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat, sejahtera, jaga SOP, jangan merayau-rayau, jangan berjalan-jalan, duduk rumah, baca buku. Jangan lupa ada program nilam. Siapa baca buku banyak-banyak, kamu akan dapat anugerah. Yang pertama, kamu akan jadi pandai. Yang kedua, kamu akan menambah ilmu pengetahuan kamu. Yang ketiga, kamu boleh meningkatkan kamu punya memudayakan membaca. Orang yang berjaya ialah orang yang orang yang membaca ialah orang yang berjaya. Okey, jadi last sekali tolong buka kamu punya video. Kita nak tengok gambar. Okey, jangan lupa kerja sekolah. Saya tahu nampak tu semua. Okey, bagus. Okey, ready Senyum. Wah, Maksha senyum. Lama. Okey. Okey. Ready? 1, 2, 3. Okey, freestyle.
Freestyle. Okey, Jaka apa tangan tu? Dia boleh tutup pula hidung dia. Okey, 1, 2, 3. Okey. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Jangan lupa siap kerja sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Assalamualaikum dan terima kasih banyak-banyak. Bye. 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 Bye.